Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 18 Julai 2020 bersama saya Kaizarif Afindi. Berita dimulakan dengan perjumpaan Ketua Menteri. Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed di sebuah hotel terkemuka di Kuching semalam. Perjumpaan tersebut bagi membincangkan mengenai isu-isu pembangunan penting di Sarawak. Hadir sama timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing dan Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan. Berita selanjutnya, Agensi Pembangunan Sri Aman SADA kini dalam usaha untuk melakukan pembangunan secara kolektif dan menyeluruh di Sri Aman untuk menjadikan ia sebagai sebuah bahagian yang maju. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaol Samion menjelaskan setiap projek yang dirancang untuk pembangunan di bahagian tersebut perlu mempunyai penglibatan rakyat dan komuniti tempatan yang memberi manfaat kepada penduduk. So, my take is that any projects or any plan that we have must therefore be able to be involving community participation, people's involvement. In short, the plan must not only be hard plan, but the plan must be, I call it in present buzzword, is rakyat-centric. The plan must be rakyat-centric. So if you talk about tourism projects, I just take one example. If you talk about tourism projects, that tourism project must have involvement of the people, participation of the local community, so that they will be able to benefit from that project. It's not enough for us to build resorts. It's not enough for us to build super infrastructure if the people do not gain economically from those development in their area. Beliau berkata demikian di bengkel kedua projek pelan utama pembangunan bahagian Sri Aman SADA di Kuching pada Jumaat. Tambahnya, idea dan perancangan yang dibincangkan adalah untuk kebaikan negeri Sarawak dan bagi memastikan Sri Aman lebih maju dari segi ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan modal insan juga perlu menjadi salah satu fokus dalam perancangan pembangunan di Sri Aman. Beralih ke peruntukan di bawah pakej Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS. Pengendali van dan bas sekolah di Sarawak akan menerima bantuan one-off RM600 hujung bulan ini. Dalam kenyataan media, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin pada Jumaat, bantuan itu bagi meringankan beban ekonomi masyarakat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tambah kenyataan itu lagi, untuk fasa pertama sebanyak 384 permohonan telah diluluskan semasa pemeriksaan dan pengesahan oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak. Berikut merupakan jumlah penerima kumpulan pertama setiap daerah. Sementara itu, bagi pemandu van dan bas sekolah yang layak tetapi belum memohon, dinasihatkan untuk mendaftar melalui dalam talian sebelum 31 Julai 2020. Borang permohonan boleh didapati dengan melayari laman web seperti yang tertera atau ke pejabat residen berdekatan untuk mengisi borang. Status permohonan pula boleh disemak dengan menghubungi 082 472 550 waktu pejabat. Berikut pula, 432 penerima daripada 13 buah sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepa telah menerima voucher bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli pada Jumaat berkata, bantuan ini bertujuan meringankan beban ibu bapa dalam membeli barangan keperluan sekolah. Kita sendiri, ibu bapa, guru-guru dan ketua masyarakat bekerjasama untuk memastikan anak-anak kita mendapat bantuan. Yayasan Sarawak bermurah hati dan prihatin berkebukaan sudah. Berikut merupakan antara sekolah-sekolah yang menerima bantuan. Datuk Talib turut menyumbangkan pelitup muka dan cecair pencuci tangan kepada setiap wakil sekolah bagi membendung dan mencegah wabak COVID-19 di kalangan pelajar.
Sementara itu, Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Haji Bujang berkata, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM4 juta bagi bantuan pakaian seragam di seluruh Sarawak, di mana setiap pelajar terpilih mendapat bantuan sebanyak RM200. Seluruh Sarawak kita diperuntukkan 4 juta untuk pakaian seragam ini. Dan tahun ini kita dapat menyediakan voucher sebanyak 26,000 lebih. 26,000 lebih voucher ini untuk pakaian seragam seluruh negeri Sarawak. Di Bintulu ada lebih 2,000 voucher, dalam Dun Jepak ada 400 lebih. Seterusnya, beberapa pelaksanaan projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di Kampung Semarang dan Sepinang di daerah pusat yang akan memberi manfaat penduduk setempat telah siap. Semalam Adun Beting Maro, Razali Gapur turun padang meninjau projek berkenaan iaitu Pusat Pengumpulan Buah Kelapa Semarang, Sepinang, naik taraf gelanggang sepak takraw Kampung Sungai Durian Semarang, membina baru dataran niaga Kampung Semarang dan membina baru dataran niaga Kampung Sepinang. Ketua Kampung Sepinang, Musa Zain ketika ditemu Ramah UKAS berkata, dengan siapnya projek RTP berkenaan akan membantu meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Saya sebagai wakil penduduk Kampung Sepinang lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Adun kita, Adun N29, Tuan Haji Razali bin Abdul Gapur dan juga kepada kerajaan negeri kita iaitu Abang Jod yang telah banyak membantu seperti mana Kampung Sepinang ni lah, membantu terutamanya sekali di bahagian untuk meningkatkan ekonomi penduduk di kampung kami. Ketua Kampung Semarang, Surya Azmi turut senada dengan Musa. Alhamdulillah kepada YB dan kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana memperuntukkan pembangunan yang sangat diperlukan oleh penduduk di kawasan kami. Manakala bagi Tiah Narawi dari Kampung Sepinang, pembinaan dataran niaga akan membuka peluang kepada penduduk kampung untuk berniaga dan menambah pendapatan. Terima kasih kepada YB Razali Adun Beting Maro kerana berusaha untuk membangunkan dataran niaga Kampung Sepinang. Dengan usaha ini, saya dan penduduk Kampung Sepinang dapat berniaga di tempat baru ini. Dengan ini juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga penduduk Kampung Sepinang. Sekian bersama saya, Kerzarif dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.